penonton dan pendengar yang Ustazah hormati sekian, kita terus kepada persiapan yang ketiga, iaitu apakah yang wanita kena buat khususnya. Bukan bila Ustazah cakap wanita yang dengar lelaki, oh dah tutup-tutup. Tak nak dengar lah siaran ni. Tak nak tengok lah siaran ni. Sorry. Kalau lelaki yang mendengar ini merupakan adik-beradik, bapa, tunang, apa lagi, suami, ayah, bapa mertua, ketua-ketua jabatan, Allahu Akbar. Bayangkan kalau ketua jabatan dekat pejabat kita. Pagi-pagi ataupun dalam seminggu sekali dia ingatkan pekerja yang perempuan. Wahai pekerja-pekerja perempuan saya, dah tak puasa tak? Ni dah bulan Syakban dah ni. Ini contoh seorang ketua jabatan yang sangat bagus. Yang bukan kata untuk mencapai apa yang dicapaikan dalam organisasi mereka, tetapi dalam sudut yang lebih luas, dunia dan akhirat untuk dicapai bersama-sama. Yang ketiga, kepada semua yang mendengar, terutama kepada kaum wanita, penonton, kita nak buat apa? Iaitu dinamakan persiapan jasidiyah. Jasad. Jasad tu apa? Jasad yang kita boleh tengok lah ya. Kepada kaum wanita, pertama Ustazah nak fokus tentang jasad tubuh badan kita. Kita perempuan ni, aurat kita besar. Aurat kita besar berbanding kepada aurat lelaki. Aurat lelaki ni dia sikit je antara pusat hingga ke lutut. Tetapi aurat perempuan, dia agak banyak sikit lah. Yang boleh tengok apa? Muka dan dua tapak tangan. Sebab itu bila kita meninggal dunia, kalau orang perempuan berapa kain kapan? Cuba jawab. Tak payah Ustazah dengar tu. Bagus. Orang perempuan ada 5. Kan orang lelaki 3. Kau jangan jawab 10 pula. Betul. Oh, tersilap ya. Tak apa. Tersilap tak apa. Paling kurang ada cara nak menjawab. So lelaki 3 je. Yang perempuan kita ada 5. Dan kalau kata darurat ada, 1 pun cukup. Tetapi apa yang Ustazah nak cakap? Betapa banyaknya aurat orang perempuan. Sebab itu dalam jasad kita ni nak menyambut tentang Ramadan, apa yang perlu kita siap. Terutamanya kepada para ibu, ibu yang bekerja, ibu suri rumah. Bayangkan ibu suri rumah ni 24 jam dia bekerja. Daripada pagi sampailah malam. Yang bekerja pula 2. Sebagai pekerja dan sebagai suri rumah. Lagilah banyak kerjanya. Kalau otak tu bagi 2. Ni dekat pejabat, ni tempat kerja, yang ni dekat rumah. So, apa persiapan pertama? Kepada kaum wanita yang dah ada sakit, contoh, dah ada sakit apa sayang? Kecil manis, darah tinggi, jantung, gaut, lagi sambung. Ustazah dengar ini. Okey. Jangan kita jadikan itu alasan untuk kita awal-awal dalam bulan Syakban ni. Alamak, tak dapat ke tidak lah Ramadan ni penuh. Aku rasa ni, tak tahulah, appendix ni akan datang. Bila kita sebut, itu doa. Sebab itu Nabi kata, jangan sebut yang tidak baik keluar daripada perkataan kita. So, apa persiapan kita dari segi jasad ni, jasad kita, orang yang sakit pasti pertama, buat pemeriksaan sebelum Ramadan. Pastikan bila dah periksa, kita dah tahu kedudukan kesihatan kita, mampu tak kita berpuasa. Kedua, kita ada ubatan yang lengkap. Kita tak nak besok kalau terjadi apa-apa, sepatutnya kita boleh puasa. Contoh lepas buka tiba-tiba kita diserang sakit, tetapi kita ada ubat yang cukup. Kita makan, kita rehat, sahur, tiba-tiba Allah dengan doa dan usaha kita, Allah sihatkan kita balik. Esok boleh puasa. Kan untung. Tapi berbanding dengan orang yang mungkin tak ada persiapan. Obat dah habis di biar ke bulan Ramadan, dia tawakkal tu Allah. Ni pun tak boleh juga ni. Satu sifat yang suka, aku serah je lah pada Allah. Aku serah je lah pada Allah. Sedangkan dia tidak ada usaha. Bila buka tiba-tiba tengah tarawih, kena sakit. Tak ada ubat. Jadi kena pergi hospital. Tunggu hospital sampai besok, sampai 2-3 hari dah tak dapat puasa. Sebab apa? Sebab kita tidak ada perancangan untuk menyambut Ramadan. Sebagai seorang wanita yang hebat, yang mungkin Tuhan dah uji kita sakit. Sebab itulah kepada penonton dan yang mendengar, semua orang ni akan diuji oleh Allah. Bukan saya kata kita ni yang sihat itu baik, yang sakit itu tak baik. Tak. Tetapi bagaimana yang diuji oleh Allah ini dengan penyakit yang tidak sihat ini mempunyai perancangan yang sangat bagus untuk memastikan Ramadan milik kita. Ramadan milik kita. Jadi tolong, selain pada kita buat pemeriksaan, kita ada ubatan, kita dah mula diet dalam bulan Syakban. Orang perempuan, kita kan banyak masak kan, terutama suri rumah, mak-mak, remaja-remaja yang suka makan manis-manis. Kejap-kejap kan ada orang hantar kat rumah. Beli kek lah, beli coklat lah, beli apa-apalah. Tak apa. Tetapi para remaja kena buat persiapan. Jangan terlalu banyak makan dalam bulan Syakban. Kita takut nanti anak-anak remaja ni minta maaf kepada ibu-ibu, tolong dengar, kepada isteri-isteri, tolong pastikan anak kita bangun sahur. Mesti bangun sahur.
Supaya apa? Dapat keberkatan pada waktu sahur itu, mendatangkan pahala yang berlipat kali ganda dan merasai Ramadan yang sebenar-benarnya. Sebab ramai hari ini remaja, anak-anak di luar sana, mereka terus bila tengok TV lepas tarawih dan malam-malam tu, dia terus makan sikit pukul 1-2 pagi dan bila maknya kejut pukul 4 pagi, 4.30 dia tak nak bangun sebab dia kata apa? Mak, dah tahulah mak. Itu bukan sahur anak-anak. Tuan-tuan para penonton yang mendengar, sahur ada waktu tertentu yang kita bangun daripada kita tidur. Waktunya sebelum waktu imsak. Sebelum Ramadan. Kerana waktu itulah, walaupun hanya kita makan sebiji kurma, segelas air, ia memberi berkat kepada kita. Sebab itulah kita tengok, ada orang berpuasa, dia berpuasa, tetapi dia macam tak puasa. Sebab apa? Sebab mereka telah menjalani puasa sunat selain pada kasut qada. Kalau kita masih ada qada, buat Syakban dalam bulan qada ini. Kerana puasa qada itu wajib. Dengan kita puasa dalam bulan Syakban ini, itulah merupakan exercise kepada kita. Untuk memastikan kita boleh tahan tak makan, tak minum. Panas. Cuaca hari ni kita tengok panasnya lebih panjang daripada hujannya. Menyebabkan siapa yang dah puasa, sama ada puasa qada, puasa sunat dalam bulan Syakban, dia telah memberi satu kekuatan jasadiah dia untuk menghadapi Ramadan. Itu dari segi jasad kita. Okey, yang kedua, Ustazah nak cakap jasad, iaitu rumah kita. Jadi orang perempuan, tolong kita sama-sama, Ustazah. Mohon doakan Ustazah, Ustazah doakan yang penonton dan mendengar, terutama orang perempuan. Kita ada kekuatan yang luar biasa. Kita nak jadi wanita yang beriman, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah syurga di bawah telapak kaki ibu. Kan? Sebab itu kita kena kerja lebih sikit. So, buat persiapan sebelum Ramadan ni, dalam bulan Syakban ni. Jasadiah yang kedua ini saya suka kongsikan, iaitu bagaimana kita nak menyediakan jasad rumah kita. Pertama, rumah kita kena bersih. Sekarang dah terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tahu Ramadan nak datang, Rasulullah seronok syurga dihiasi. Tetapi kita hari ini bila Ramadan nak datang, rumah kita bersepah-sepah. Sebab kita biarkan rumah kita dulu. Kononnya apa? Nanti bila dah dekat nak raya, baru kita kemas. Jadi ini menyebabkan bahawa kita ini tidak mempunyai satu kedudukan rumah yang matang, yang menyebabkan rumah kita ini bagus, tenteram dan menyebabkan kita ini boleh berpuasa dalam keadaan yang tenang. Jadi yang kedua ini, jasadiah dari segi persiapan rumah ini perlulah kita buat apa? Pertama, bersih. Bersih. Ujung minggu, anak kita dah tak ada PDPR dah. Mungkin sekolah rendah dah mula buka sekolah. Alhamdulillah. Tadika dah sekolah, prasekolah dah sekolah. Alhamdulillah. Sekolah menengah 5 hari bulan 4. So, gunakan anak-anak yang besar-besar kat rumah ni waktu Sabtu Ahad. Jangan kita tidur sampai tengah hari, sampai petang. Ataupun kita asyik tengok TV saja. Gunakan bulan Syakban, bersihkan rumah kita. Rumah mesti dalam keadaan bersih. Persekitarannya tenang. Tengok ada berapa Quran dekat rumah kita. Ada berapa rehal. Mohon, Ustazah cakap ni, jangan kecil hati. Kita kalau baca Quran, gunakan rehal. Jangan gunakan bantal-bantal. Kadang-kadang bantal tu ada air basi. Dan kadang-kadang air basi ni tahu kan, dia najis. Sebab itu kadang-kadang kita ni baca Quran. Quran tidak membentuk akhlak kita dan anak-anak keturunan kita. Kerana apa? Kerana kita ambil remeh tentang cara membaca Al-Quran. Jadi tengok balik kat rumah. Rumah kita ada 5 paling Quran. Semua orang dah baca Quran. 5 lah Quran. Kita tak nak 5 orang, 10 orang dalam rumah kita. Tetapi Qurannya ada 2. Allahu Akbar. Hari ini minta maaf, kadang-kadang kita boleh berbelanja untuk pakaian kita, peralatan rumah kita yang mewah-mewah. Tetapi kenapa kita tidak boleh berbelanja untuk persiapan Ramadan di rumah kita? Contoh, membeli Al-Quran, membeli rehal, apa lagi yang membawa kepada ketenteraman. Jika kita sembahyang kita, sejadah kita, telekung kita. Para ibu, cek anak-anak perempuan kita yang bersama kita hari ini. Yang duduk jauh tu telefon, tanya anak-anak perempuan kita. Telekung kau bagus? Kita tak naklah telekung, minta maaf kan. Saya mengajar kadang-kadang bila tengok amali solat, bawa telekung sendiri kat rumah. Allahu Akbar. Telekung tu dibawanya, ini dah kepam. Orang Melaka kata apa? Dah kepam, dah hitam dah. Kadang-kadang dah lusuh dah. Asyik klorok. Sebulan sekali uzur, klorok. 12 bulan, bayangkanlah kualiti kain telekung tersebut. Jadi pastikan kalau perlu beli, kita beli baru. Bukan kita nak mahal. Tetapi dia berkualiti dan dia menyebabkan solat kita sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Selain daripada itu, kita juga menyiapkan persiapan makanan, minuman. Kalau boleh kita sediakan apa? Korma, kita sediakan kismis, air zam-zam, okey? Kita sediakan makanan-makanan bahan mentah yang berkualiti. Dan halal. Saya mohon jasa baik untuk dalam platform hari ini, saya untuk berkongsi kepada para ibu, para wanita yang mendengar dan menonton untuk memastikan segala barang yang kita masak dekat rumah itu, pastikan ianya adalah halal. Halal. Kita ni dekat Malaysia ni, minta maaf lah, semua benda kita dah telah diadakan disusun atur halal dan haram. Maka kita hendaklah berkualiti untuk bersama-sama memastikan barangan yang kita beli untuk kita masak, untuk diberi makan, diminum di dalam bulan Ramadan terutamanya adalah makanan-makanan yang berkualiti. Bukanlah makanan-makanan yang kita nak glamour, kita tak tahu dia punya bahan mentah, adakah benda-benda itu syubhah, na'udzubillah. So pastikan ini adalah peranan kita. Tengok-tengoklah peti ais tu. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tak nak sebab orang Melaka minta maaf ni. Saya nak puji ni orang Melaka tau. Kawan-kawan saya semua cakap orang Melaka ni pertama sekali bersih. Orang Melaka ni, negeri Melakanya hebat. 500 meter dah ada surau, 500 meter dah ada masjid. Rumahnya ya Allah cantiknya ustazah, bunga macam-macam warna. Tangga 10 warna ada. Pasu kalau ada 10 warna pasu tu. Telur ayam dah pakai tu sanggup basuh. Cat lagi, letak dekat pasu-pasu bunga, dekat tumbuh-tumbuhan. Dia kata very creativity dan inovatif. Penduduk di Melaka. So, kita tak naklah tanggapan negeri-negeri lain terhadap kita ini setakat kata-kata. So, kita buat kerana Allah. Kerana agama Islam itu bersih. Allah suka kepada yang bersih. Sebab itulah pembersihan yang kita buat di awal dalam rumah, dalam jiwa kita, fikrah kita, ilmu yang mantap, pasti akan menjadikan rumah yang sangat selesa. Di sini dah dikatakan, rumahku, syurgaku. Jadi kita tenang tuan-tuan. Kita nak baca Quran, dah ada tempat. Okay? Kita nak sembahyang berjemaah subuh. Kita nak, katalah lelaki mungkin pergi masjid berdekatan atas surau kan. Kita nak buat solat tarawih. Dah doalah insyaAllah. Solat tarawih tahun ni, kita dapat buat beramai-ramai. Tuan-tuan, para penonton yang Ustazah hormati sekalian, tahun lepas cuba kita imbas. Kita gunakan kemahiran imajinasi kita. Kita refleksi tentang Ramadan tahun 2020. Syukur pada Tuhan kan. Ustazah ni umur 52 tahun tau. Ustazah rasa itulah tahun yang Ustazah dapat puasa penuh dengan anak-anak dan suami. Kepada orang perempuan, Ustazah cakap ni, cuba dengar betul-betul. Bila kita boleh salam imam tarawih? Kalau orang perempuan, kalau yang jadi tu dia punya suami kan, tahun lepas je kan kita boleh cium imam tarawih. Betul tak? Perasan tak ni? Baru perasan. Kalau baru perasan, baru cium tahun ni lah. Tahun lepas dah tak dapat lah nak buat kan. Tahun lepas kita ni kalau suami kita jadi imam tarawih, bayangkan tiap-tiap malam solat tarawih tu kita boleh salam, kita boleh cium tangan dia, kita boleh peluk dia, Allahu Akbar kan. Tapi kalau kata kita pergi masjid, imam tu lah imam haji sipolan-sipolan. Dia bukan suami kita. Nak salam tak boleh kan. Apatah lagi kalau kita nak sayang dia, tak boleh. Sayang sesama Islam boleh lah. So, pada tahun lepas, kita diuji dengan pandemik COVID-19 seluruh dunia. Tetapi apa yang Ustazah nak? Betapa dalam musibah itu Allah bagi nikmat. Sebab itu kita sebagai rakyat di Malaysia, khususnya di Melaka, so gunakan apa musibah yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi apa? Pandemik COVID-19. Tuhan bagi kita banjir. Tuhan bagi kita ada kebakaran, ada kemalangan besar. Ramai yang tidak dapat bekerja sebab pandemik COVID-19. Ramai yang sakit, ramai yang meninggal, ramai yang keciciran. Tetapi kita, kalau saya sebagai guru, jadikan itu cabaran untuk menjadi guru yang mendepani masa akan datang. Kalau kita murid, kita gunakan itu untuk menjadi murid yang lebih baik. Kalau kita mak bapak yang baik, pekerja yang baik, pemimpin yang baik, hamba yang baik. Sebab itulah Allah sayang kita. Jadi, bila tahun ni, alhamdulillah syukur pada Tuhan, semakin hari Tuhan semakin angkat COVID-19. Dan kita nampak dah mula kita ke dalam era kehidupan baru. So, tolong pastikan kita, terutama di Melaka dan di Malaysia, menjalani SOP dengan baik. Tolong ya. Jangan menyebabkan perkara, dah pergi sekolah balik, dah boleh berniaga, dah boleh bekerja, dah boleh ke mana-mana. So, dalam fikiran kita, dah tak apa. Tak ada kena je ni. Jangan. Ingatlah,
frontliner yang sentiasa berkorban, terutama di hospital, di klinik-klinik, di tempat-tempat keselamatan. Mereka ini berkorban. Berkorban, mungkin kita tak rasa. Kalau ahli keluarga kita ada, mungkin kita terasa sikit. Tetapi jika betul-betul antara suami, isteri, anak-anak kita yang menjadi frontliner yang pertama, tentu penonton dan para pendengar hari ini mungkin terasa yang dikatakan nikmat yang ada dalam musibah yang Tuhan bagi. Sebab itu mohon pada Allah, buat persiapan yang mantap. Kalau tahun lepas kita dapat solat berjemaah 5 hari, dapat tarawih penuh, dapat sahur bersama anak-anak, dapat masak sendiri. Tahun ini lebih baik kerana persiapan kita dapat buat dengan adanya ingatan, perkongsian ilmu seperti ini. Dan yang terakhir, persiapan yang keempat, apakah wanita kena buat? Iaitu persiapan maliyah. Mal. Apa dia? Keuangan. Harta yang kita ada. Sebab itu kaum wanita minta maaf jangan kita dalam bulan Syakban ni kita terlampau mendesak suami kita, ataupun kita ni mungkin belum kahwin, ada kerja, duit banyak, kita menghabiskan untuk persiapan nak hari raya. Mungkin bulan Syakban ni ramai dah tempah baju. 1 tom bak. Tak apa. Nak tempah baju tu tak apa. Tapi jangan kita mengabaikan persiapan Ramadan. So, gunakan harta kita untuk apa? Untuk kita ada spend. Untuk tiba Ramadan, kita nak bagi sedekah. Kita nak bagi orang makan. Orang berpuasa itu untuk berbuka. Kita nak sumbang surau, masjid, sekolah, masyarakat, balai raya, kat kampung, dekat masyarakat, negeri, negara kita ke. Untuk kita sama-sama dapat membantu orang-orang ini dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana pahala dalam bulan Ramadan sangat besar dan berlipat kali ganda. Sebab itu, dalam 4 persiapan kita pada petang ini, maka kita jika wanita hari ini, dia dapat membuat persiapan, dia dapat menjadi wanita yang beriman. Macam ayat tadi kan? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi pada hari ini, penonton dan pendengar sekalian, dalam 4 ini kita rumuskan semula. Sebagai wanita, ingat, walaupun kita anak, kita tak ada mak ayah. Mungkin ada yang menonton saya ni dan mendengar dia ni anak yatim piatu. So, jangan rasa sedih untuk menyambut Ramadan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kena ikut bi'ah dan suasana apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bila datang Ramadan, kita seronok. Tetapi bila berakhir Ramadan, Nabi akan sedih. Nabi menangis bila berakhir Ramadan. So, kita tolong jadikan bi'ah, suasana ini dalam hidup kita di akhir zaman. Memanglah orang kata, Ustazah, susahlah Ustazah, kita dah terbiasa. Ramadan tu kita buatlah Ustazah, tapi hari raya tu yang paling meriah. So, untuk tahun ini, 1442, 2021, dengan Allah menjadikan pandemik COVID-19, bukan kita takut pandemik COVID-19, kita takutlah Allah. Kerana Allah lah yang memberi virus tersebut. Kerana apa? Kerana Allah telah tahu kita ni dah banyak buat dosa. Tuan-tuan, para pendengar dan para penonton, kita dah terlalu banyak buat dosa. Sebab itulah kita mohon pada Allah platform untuk kita bersihkan diri. Allah makbulkan hajat kita. Allah berikan segala yang kita nak pada tahun ini, iaitu 1 bulan yang dinamakan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang dinamakan Lailatul Qadr. Maka Lailatul Qadr ini doa dimakbulkan. Lebih baik kita hidup seperti, lebih baik daripada 1000 bulan kan. Jadi kita kejarkan, dapatkan malam Lailatul Qadr ini. Semoga kita menjadi wanita yang sejati, wanita yang diredai oleh Allah. Jadi akhirnya kepada semua wanita yang mendengar, yang menonton, saya Ustazah Rozita ku sayang, minta maaf di atas segala kekurangan. Jom kita buat sama-sama, okey? 4 perkara. Yang pertama dinamakan persiapan dari sudut rohiyah, roh dalaman kita. Kedua, fikriyah, iaitu kefahaman agama kita tentang solat secara mendalam. Ketiga, jasadiah, jasad kita dan rumah tangga kita, keadaan rumah kita. Dan keempat, maliyah, harta kita. Jom kita sama-sama buat. Semoga Ramadan tahun ini milik kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada Ustazah. Minta ampun, minta maaf, okey? Kalau tersilap kata, terkasar bahasa, I love you. Semoga Ramadan milik kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.